betapa mengarutnya. Lihatlah, mereka tembak dia tapi langsung tak beri kesan pun. Mereka terus berpaling dan pergi begitu saja. Ada sesuatu yang sangat tak kena sedang berlaku di Crimea. Pada 7 Ogos, sebuah drone tentera laut Ukraina telah memasuki pelabuhan Yalta. Yalta ialah bandar pantai yang paling terkenal di Crimea, semenanjung yang telah diambil oleh Rusia daripada Ukraina pada tahun 2014. Ia adalah tempat golongan elit Rusia bercuti. Dan drone itu, yang pada dasarnya adalah sebuah bot tanpa sesiapa di atasnya, berlegar-legar di antara kapal layar pada waktu siang di hadapan semua orang. Orang Rusia menembaknya selama lebih daripada 1 jam, tetapi tidak mengenainya. Dan pada penghujung hari, satu-satunya perkara yang musnah di Yalta bukanlah angkara Ukraina. Обалдеть. Ну, такого. Смотри, он в яхту едет на туре. Ikut saya akan tunjukkan apa yang sebenarnya berlaku. Sebab, kena tengok sendiri baru percaya, memang nampak macam lawak. Lihat gambar-gambar pertama ini. Ini dirakam pada awal pagi hari yang sama, 7 hari bulan, oleh penduduk luar bandar Crimea. Cahaya terang yang besar di kaki langit itu, yang boleh dilihat dari kilometer jauhnya, adalah aerodrom tentera Hwardiska, terbakar selepas beberapa siri letupan. Simpan gambar ini kerana ia akan masuk akal sebentar lagi. Pada waktu pagi, Kementerian Kecemasan Rusia mengeluarkan amaran untuk Yalta. Ancaman drone laut, bot tanpa kru yang dikawal dari jauh, biasanya dipenuhi bahan letupan, dan arahan kepada penduduk adalah untuk menjauhi pelabuhan. Sekarang, lihat butiran ini. Pada pukul 11.20 pagi, seorang penduduk merakam gambar 6 kereta hitam berkaca gelap yang berhenti di depan pintu sebuah restoran di tepi pantai bernama Hungry Bird. 2 dengan nombor plat tentera. Manakala 4 lagi tanpa nombor plat langsung. Yang mendedahkan perkara ini ialah Crimean Wind, sebuah saluran yang mendapat maklumat daripada pemberi maklumat tempatan yang memantau pendudukan Rusia. Dan menurut mereka, pegawai tinggi Rusia akan berkumpul di restoran itu pada hari tersebut. 8 minit selepas gambar itu diambil, rombongan tersebut bergegas pergi dan tidak lama kemudian, pelabuhan Yalta bertukar menjadi zon perang. Ini adalah video rasmi perisikan tentera Ukraina, GUR. Kamera ini adalah daripada drone laut itu sendiri, model yang dipanggil Magura. Ia sedang berlayar rapat di pesisir Yalta, dengan seluruh bandar di latar belakang. Perhatikan payung-payung pantai, ada orang berjalan di pantai. Dan perhatikan, ada satu lagi tertingkap muncul di skrin. Itu adalah drone lain yang berlayar dalam formasi, bukan sebuah bot, tetapi satu konvoi. GUR memanggil operasi itu sebagai perarakan tempur laut. Satu perarakan pada malam sebelum ulang tahun bandar itu, dengan iringan muzik sindiran. Dan satu mesej di akhir yang tertulis, bersambung. Tetapi video yang paling mengagumkan pada hari itu bukan datang dari Ukraina. Ia datang daripada penduduk Yalta sendiri. 2 orang Rusia ini sedang merakam dari balkoni menceritakan secara langsung sementara drone itu berlegar di dalam pelabuhan. Mereka berkata, kami tak pernah lihat benda macam ni. Mereka tembak dia, tapi dia langsung tak terkesan, pusing balik dan pergi. Dan ke mana dia pergi? Tak dapat nak tahu ke mana dia pergi. Dan apa yang dia datang buat di sini? Lepas tu, salah seorang daripada mereka cakap satu ayat yang merangkumkan seluruh hari itu. Ada laluan pejalan kaki kat situ, penuh dengan orang dan mereka tembak. Tengoklah betapa gilanya. Sementara drone tu terbang, pertahanan Rusia melepaskan peluru ke arah tepi pantai sendiri yang penuh dengan orang awam. Dan tembak-menembak ni berlangsung lebih dari sejam. Penduduk melaporkan ada juga drone udara terbang rendah di atas bandar. Dan tengok rakaman lain ini yang dibuat dari kawasan tinggi di Yalta. Tiang asap hitam yang naik dari tepi laut itu betul-betul di kawasan restoran Hungry Bird. Restoran yang sama di mana kereta-kereta hitam itu berada pada waktu pagi. Pihak berkuasa telah mengosongkan kawasan tepi pantai dan taman pusat. Boleh nampak pelancong berlari dari pantai pada musim puncak. Dan salah satu drone yang rosak telah terdampar di pantai utama.
Pada keesokan harinya, seorang penduduk merakam secara sembunyi-sembunyi badan drone di atas pasir yang dikelilingi oleh pengawal keselamatan. Dia sendiri berkata dalam rakaman itu bahawa mereka tidak membenarkan sesiapa pun mendekat. Tapi persoalannya, apa sebenarnya yang terbakar di Yalta? Dan jawapannya sangat memalukan bagi Rusia. Tapi sebelum saya jawab, satu permintaan cepat. Jika anda mahu mengikuti perang ini dengan analisis yang sebenar dan bukan sekadar tajuk utama, langgan saluran ini sekarang. Kerana kisah ini masih ada 3 lapisan lagi. Pada hari berikutnya selepas serangan itu, Crimean Wind telah menerbitkan gambar pemeriksaan kerosakan. Lihat ini. Apa yang terbakar ialah skrin iklan Hungry Bird di mana kerusi santai milik premis itu disimpan. Dan yang mengenai skrin itu bukanlah Ukraine. Ia adalah pertahanan udara Rusia sendiri yang menembak ke arah drone-drone itu. Awak nampak tak pelindung kaca di laluan pejalan kaki itu yang berlubang akibat peluru? Sama juga, itu tembakan dari pertahanan sendiri. Jadi, mari kita jujur dengan keputusan hari ini. Drone-drone Ukraine masuk, berlegar, merakam, dan keluar. Dan satu-satunya kerosakan di bandar itu adalah Rusia menembak kawasan pesisir mereka sendiri. Kemudian Anda mungkin bertanya, jadi adakah ini sekadar provokasi? Dan jawabannya adalah tidak. Dan disinilah perkara menjadi serius. Kerana Magura bukan lagi sekadar bot bom biasa. Magura bermula sebagai kamikaze, sebuah badan jentian kaca, rendah, sukar dikesan oleh radar, direka untuk melanggar kapal. Dengan inilah Ukraine, sebuah negara yang hampir tidak mempunyai tentera laut, telah melumpuhkan kira-kira 1/3 daripada armada Rusia di Laut Hitam menurut anggaran Barat. Dan memaksa baki kapal-kapal itu melarikan diri dari Sevastopol, pangkalan bersejarah di Crimea, ke Novorossiysk, sebuah pelabuhan yang terletak di dalam Rusia. Cuma versi baharu telah berubah menjadi sesuatu yang lain, kapal induk miniatur. Geladak itu membawa drone FPV, drone kecil serangan yang mempunyai pandangan orang pertama. Bot itu menghampiri pantai tanpa disedari dan melancarkan drone ke sasaran di darat. Dan ini bukanlah teori. Lihat image kamera thermal ini dari 3 hari sebelum serangan di Yalta. Ini adalah drone FPV. Dilancarkan dari Maguras, menyerang 2 unit pertahanan udara Rusia di Crimea. Yang pertama ialah truk kawalan radar Podyot yang memang radar direka untuk mengesan objek terbang rendah seperti drone. Yang kedua ialah peralatan yang dipanggil Parol 4 yang berfungsi seperti lencana elektronik pertahanan Rusia. Ia yang akan bertanya kepada setiap pesawat di langit sama ada ia kawan atau musuh. Maksudnya, Ukraine telah membutakan radar dan melumpuhkan sistem pengenalpastian. Dan pada minggu yang sama, terdapat satu lagi serangan yang hampir sama. Dalam serangan itu, sebuah pansir S-1 telah dimusnahkan, sistem pertahanan udara yang melindungi bateri yang lebih besar. Unit di sebalik semua ini mempunyai nama, Kumpulan 13. Skuad elit berisikan tentera Ukraine. Dan rekod prestasi mereka, ia kelihatan seperti fiksian. Menurut perisikan itu sendiri, sebanyak 17 sasaran bernilai tinggi telah diserang hanya dalam tempoh baru-baru ini. 15 daripadanya dimusnahkan. Dalam senara itu, terdapat helikopter Mi-8 dan juga pesawat pejuang Su-30. Ditembak jatuh menggunakan drone laut. Bot tanpa kru menembak jatuh pesawat pejuang. Dan Yalta pun bukan peristiwa utama pada minggu itu. Ingat tak tentang cahaya terang di far disk yang disebut pada awal video tadi? Jadi, sementara drone-drone laut menarik perhatian dan tembakan anti pesawat di pantai, Ukraine menyerang bahagian dalam semenanjung itu. Komander pasukan sistem tanpa pemandu Ukraine, yang dikenali sebagai Madyar, telah mengumumkan laporan 48 jam dan jumlahnya memang luar biasa. 102 sasaran telah berjaya diserang di belakang garisan Rusia antara 6 dan 7 hari bulan. 8 depo bahan api, 2 kompleks radar, sistem pertahanan udara Buk,
3 pusat komunikasi yang menyelaras serangan drone Shahid, yaitu drone kamikaze yang digunakan Rusia untuk menyerang bandar-bandar Ukraine. Dan semua ini adalah sebahagian daripada operasi yang lebih besar yang telah berjalan sejak Julai. Satu pemburuan terhadap kapal-kapal yang membekalkan Rusia melalui Laut Hitam. Malah nama operasi ini juga satu provokasi, Moloshka. Dalam bahasa Ukraine, ia adalah singkatan kepada satu frasa, Moskow akan jatuh kerana Crimea. Dan kalau anda fikir ia berakhir pada 7 hari bulan, lihat tarikh pada gambar-gambar seterusnya ini, 10 Ogos. 3 hari selepas perarakan. Group 13 muncul semula dengan taktik yang sama. Drone yang dilancarkan dari laut menyerang pelancar peluru berpandu S-400. Perisai anti pesawat paling berharga yang Rusia miliki di Crimea. Pelancar sebenar telah dimusnahkan. Tetapi antena yang mengawal Orion, drone serangan Rusia bersaiz besar. Dan ada butiran menarik di sini. Menurut laporan Ukraine, salah satu S-400 yang muncul dalam image-image ini adalah palsu. Umpan, patung yang Rusia letakkan untuk mengelirukan drone. Ukraine tetap menyerang, merakam, dan menyiarkan. Di sebalik semua itu, mesejnya jelas. Kami tahu malah yang mana antara peluru berpandu kamu itu palsu. Sudah tentu, kerajaan Rusia menceritakan kisah ini dengan cara yang sangat berbeza. Bagi mereka, semua itu hanyalah sandiwara kosong. Oleg Kryutkov, penasihat kerajaan pendudukan di Crimea, merumuskan versi rasmi dengan mengatakan bahawa tiada kapal perang yang ditenggelamkan, tiada stor peluru yang meletup. Ia hanyalah kebakaran kecil di tepi pantai dan drone rosak yang terdampar tanpa meletup. Dalam tafsiran Rusia, ia adalah satu helah pemasaran oleh Ukraine untuk mensabotase musim pelancongan dan menunjukkan hasil kepada penaja barat. Dan lihatlah, jika kita lihat secara objektif hanya pada hari itu di Yalta, itu memang benar. Tidak ada kerugian ketenteraan Rusia di situ. Tetapi, perhatikan apa yang sebenarnya diakui oleh pertahanan ini tanpa sengaja. Hujah Rusia pada dasarnya adalah seperti berikut. Bertenang, mereka hanya berjaya masuk ke bandar kami yang paling dikawal. Mereka berjalan di antara kapal layar, merakam semuanya, bertahan selama sejam dalam tembakan tanpa tumbang, dan kemudian pergi. Dan itu bukan hujah. Itu adalah satu pengakuan. Kerana apa yang sedang diuji di Yalta bukanlah keupayaan Ukraine untuk meletupkan sesuatu. Ia adalah keupayaan Rusia untuk menghalang. Dan mereka gagal di hadapan semua orang dengan penduduk sendiri merakam dan pertahanan udara sendiri menyerang bandar itu. Kerana pada dasarnya, apa yang Ukraine serang di Yalta adalah satu-satunya perkara yang Vladimir Putin tidak boleh ganti. Ia bukan radar, bukan kapal. Ia adalah ilusi bahawa ada tempat yang selamat di Crimea. Sejak tahun 2014, Putin menjual semenanjung itu sebagai kubu yang tidak boleh disentuh. Komander Rusia mengadakan mesyuarat di restoran di tepi pantai kerana di situ adalah kawasan belakang yang tenang. Tetapi, selepas hari ke-7, semuanya berubah. Sekarang, setiap mesyuarat perlu diadakan secara berpecah-pecah. Laluan perlu diubah. Setiap pelan keselamatan perlu digandakan. Dan itu mempunyai kos ketenteraan yang sebenar dan berterusan. Lihat, cerita ini tidak berakhir di sini. Pemburuan terhadap kepimpinan tentera seperti ini cenderung menjadi rutin. Serangan yang menyasarkan tepat tempat pegawai Rusia berkumpul membuatkan pemimpin mereka terpaksa berlari ke sana-sini. Tapi, sasaran yang saya benar-benar akan perhatikan adalah jambatan Kerch. Satu-satunya sambungan fizikal Crimea dengan Rusia. Dengan logistik maritim sedang diserang, semuanya bergantung kepada sebuah jambatan yang sudah 2 kali diserang dalam perang ini. Jika ia runtuh sepenuhnya, Crimea akan menjadi sebuah pulau yang dikepuk. Dan tahu tak apa butiran paling mengancam dalam seluruh cerita ini? Perisikan Ukraine sendiri menamatkan video perarakan itu dengan satu perkataan sahaja. Bersambung. Mereka akan kembali. Dan apabila mereka kembali, anda akan mengetahuinya di sini.
Jadi langganlah saluran ini dan aktifkan loceng supaya anda diberitahu apabila kami memuat naik sesuatu yang baru di sini. Jumpa lagi di video seterusnya.